Okey, baik. Slide ini menunjukkan terjemahan hadis, ya. Hadis yang kita baca sebentar tadi dan kita tengok apa sebenarnya yang Nabi nak sampaikan kepada kita dalam hadis tersebut, ya. Okey, daripada Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang Nabi nak cakap ataupun apa yang Nabi cakap, ya. Nabi kata dalam matan hadis tersebut ialah kullukum ra'in. Okey, maksudnya ialah setiap kamu ialah pemimpin. Maksudnya kita ni semuanya adalah pemimpin. Dan seterusnya Nabi kata wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya ialah dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimpinannya. Maksudnya ialah setiap kita Nabi kata adalah pemimpin dan kita bertanggungjawab atas apa yang kita pimpin. Contoh, kalau kita sebagai seorang ayah, kita tanggungjawab kita ke atas anak-anak. Kalau kita sebagai seorang abang, tanggungjawab kita kepada adik-adik. Kalau kita sebagai seorang kakak pun macam tu juga. Jadi, semua kita berperanan sebagai seorang pemimpin dan kita bertanggungjawab atas apa yang kita pimpin. Okey. Dan dalam hadis ini Rasulullah ada menyatakan 5 golongan yang khusus yang Rasulullah sebut apa yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pemimpin tersebut, ya. Pertama, Nabi kata al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Okey. Pertama ialah al-imam. Al-imam ni. Al-imam ni biasa kita kata imam ni imam dalam solat lah. Ataupun dalam erti kata yang sebenar ialah ketua. Imam itu ialah pemimpin. Ketua itu ialah pemimpin. Pemimpin kita juga adalah pemimpin. Di negara kita ada Perdana Menteri juga adalah pemimpin. Di negeri kita juga ada Menteri Besar juga adalah pemimpin. Okey, dan wakil-wakil rakyat kita juga adalah pemimpin. Semua mereka itu adalah pemimpin. Okey. Dan Nabi cakap apa lagi? Dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi ketua, dia bertanggungjawab atas kepimpinannya. Yang pertama, fokusnya adalah ketua ataupun imam. Okey? Baik, dan golongan yang kedua yang Nabi sebut dalam hadis ini ialah, kita baca sekali lagi, ya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Okey, Nabi sebut warrajulu. Ni warrajulu. Siapa rajulu ni? Maksudnya ialah dan lelaki itu ialah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Okey. Siapa lelaki yang sebagai ketua dalam keluarga? Ini disebut lelaki. Rajulu ini adalah lelaki. Jadi, bila sebut lelaki, pemimpin dalam keluarga, siapa dia? Mestilah seorang suami. Okey, suami ataupun ayah, kan? Okey. Jadi, golongan kedua yang Nabi sebut, ya, golongan kedua dalam hadis ini Nabi sebut ialah dan lelaki itu ialah pemimpin dan dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Suami bertanggungjawab atas keluarganya, ayah bertanggungjawab atas keluarganya. Banyak tanggungjawab yang perlu ditunaikan dalam keluarganya sendiri, ya. Okey, seterusnya ialah golongan yang ketiga, wal mar'atu. Ni wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Siapa ni wal mar'atu ni? Okey ni, ya. Dan perempuan itu ialah pemimpin, dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Siapa agaknya kalau perempuan yang bertanggungjawab atas rumah tangga? Ya, tentunya anak-anak dah tahu, kan? Bila sebut perempuan dalam rumah tangga ialah sama ada isteri, isteri ataupun ibu. Okey, ini golongan yang ketiga yang Nabi sebut dalam hadis ini. Okey, dan seterusnya ialah golongan yang keempat yang Nabi sebut wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi
wa mas'ulun an ra'iyatihi. Okey. Wal khadimu. Siapa khadimu ni? Ni. Okey, ya. Siapa khadimu? Kita sebut ialah dan pekerja itu ialah pemimpin bagi harta majikannya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Maksudnya nanti kalau anak-anak dah bekerja nanti ataupun sebagai seorang pengurus dalam sebuah syarikat, bertanggungjawab atas apa yang kita pimpin, ya. Okey, dan ini adalah golongan yang keempat. Okey. Sambungan terjemahan lagi daripada hadis ini. Kita tengok pula golongan yang seterusnya. Ya. Qala wa hasibtu an qad qala. Terjemahannya ialah dia berkata, aku menyangka bahawa sesungguhnya baginda juga bersabda. Okey, apa dia Nabi, apa yang Nabi perkatakan? Ya, kita tengok. Warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Okey, ini warrajulu ra'in fi mali abihi. Maknanya lelaki, dan lelaki itu ialah pemimpin bagi harta benda ayahnya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Jadi bila melihat kepada lelaki yang bertanggungjawab ke atas harta benda ayahnya, ini menunjukkan bahawa ini adalah golongan anak. Okey. Jadi ini adalah golongan yang kelima. Okey. Jadi anak juga mempunyai tanggungjawab ke atas harta benda ayahnya, ya. Okey, dan yang terakhir ialah Nabi kata wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, ya. Terjemahannya ialah dan kamu semua adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Okey. So ada 5 golongan yang Nabi sebut dalam hadis ini ialah yang pertama ialah al-imam ataupun pemimpin ataupun ketua. Yang kedua ialah suami. Yang ketiga adalah isteri. Yang keempat adalah pekerja dan yang kelima ialah anak. Dan semua golongan ini bertanggungjawab atas apa yang dia pimpin. Okey. Okey, dalam slide ini Ustazah susunkan semula supaya dia nampak lebih jelas, kan? Okey, jadi tanggungjawab setiap individu. Okey, kita lihat dulu. Pertama ialah pemimpin. Yang kedua ialah tanggungjawab suami. Yang ketiga ialah tanggungjawab isteri. Yang keempat ialah tanggungjawab sebagai seorang pekerja. Dan yang kelima ialah tanggungjawab sebagai seorang anak. Okey, slide ini menunjukkan bahawa tanggungjawab bagi seorang pemimpin. Okey, kita lihat dulu satu persatu tanggungjawab dia. Yang pertama ialah pemimpin mesti berlaku adil dan juga menghapuskan kezaliman. Okey, dia tidak boleh bias lah. Berhadapan dengan golongan kaya lain, golongan miskin lain, golongan orang berharta lain, dengan kaum kerabat lain, dengan orang yang tidak ada hubungan dengan dia lain, tak boleh. Jadi dia mesti tanggungjawab ke atas rakyat yang dia pimpin ataupun orang bawah yang dipimpin mestilah berlaku adil. Okey, dan juga mestilah menghapuskan kezaliman. Okey, yang kedua ialah menegakkan syariat Islam. Siapa-siapa yang akan jadi pemimpin, tanggungjawab dia mesti memastikan bahawa undang-undang mestilah berasaskan kepada syariat Islam. Ya, kita tak boleh menolak kepada hukum syariat Islam. InsyaAllah, jika sekiranya kita menegakkan syariat Islam, insyaAllah negara kita akan berada dalam keadaan aman dan damai. Okey, yang ketiga ialah menyusun sistem pentadbiran yang cekap dan amanah. Kalau lihat ada ataupun ada pekerja-pekerja yang cuba melakukan sikap yang tidak amanah ataupun kelemahan dari sudut sistem pentadbiran, so
sebagai seorang pemimpin mestilah mengubah suai ataupun memastikan membaik pulih supaya pentadbiran itu menjadi lebih tersusun dan juga nampak lebih cekap, ya. Yang keempat, yang keempat ialah seorang pemimpin itu mesti menyediakan infrastruktur yang lengkap, yang sesuai lah dengan keadaan negara tersebut. Kalau kita tengok sekarang ni negara Malaysia menuju ke arah negara maju. Kita tengok nampak perubahan infrastruktur yang tahun 80, tahun 90, tahun 20, tahun ni ke abad 21 pun kita nampak perubahan persediaan infrastruktur itu semakin baik. Jadi maksudnya sebagai seorang pemimpin mesti menyediakan infrastruktur yang lengkap. Jadi ini adalah untuk kemudahan rakyat juga. Dan yang kelima ialah tanggungjawab pemimpin ialah mesti bersikap toleransi terhadap orang bawahan. Okey, jangan ikut kita punya mood saja. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kita ikut kita punya gaya saja. Tapi kita tengok, melihat balik apa sebenarnya yang berlaku di peringkat bawahan. Jadi perlunya ada sikap tolak ansur di kalangan rakyat bawahan ataupun orang bawahan. Okey, seterusnya kita pergi pada tanggungjawab suami. Nanti nak jadi suami ni kena tahu ni tanggungjawab sebagai seorang suami. Apa yang perlu, tanggungjawab apa yang perlu dipikul sebagai seorang suami? Yang pertama, mesti bagi nafkah. Kepada siapa? Kepada anggota keluarga. Nafkah. Sama ada dari segi makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu adalah perkara asas mesti disediakan oleh seorang suami ataupun seorang ayah. Yang kedua, berikan didikan agama. Ni. Penting sangat beridikan agama kepada isteri dan anak-anak. Kalau kita tengok hari ini kan banyak cabaran di luar sana. Kalau sekiranya tidak diberikan didikan agama kepada anak-anak, terutamanya lah kita bimbang nanti anak-anak akan terjerbak ke arah perkara yang tidak baik. Tapi insya-Allah dengan adanya didikan agama inilah yang melindungi mereka daripada terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif itu. Okey, yang ketiga ialah memberi perlindungan dan juga menjaga keselamatan anggota keluarga. Pastikan isteri dan anak-anak selamat. Jadi jangan terancam. Nanti jadi seorang suami banyak butang sana, butang sini sehingga kan keselamatan anak dan isteri terancam. Kerana apa? Kerana sikap suami. Jadi tak nak jadi macam tu. Suamilah, ayahlah yang mesti bertanggungjawab ke atas keluarga. Okey, yang keempat ialah suami mesti melayan dan bergaul dengan isteri dengan anak-anak dan isteri dengan anak-anak dengan baik. Ini tidak balik rumah sekarang muka dah tunjukkan muka yang yang menyebabkan isteri dan anak-anak tidak selesa. Jadi muka garang sangat. Jadi sepatutnya bermula dari rumahlah pergaulan yang baik sehinggalah anak-anak sendiri juga akan bergaul dengan orang lain dengan pergaulan yang baik. Okey, seterusnya kita lihat kepada tanggungjawab seorang isteri. Ini antara tanggungjawab seorang isteri. Yang pertama, mesti taat kepada suami dan juga menunaikan haknya. Yang kedua, mesti menjaga maruah diri, maruah suami dan juga keluarga. Kadang-kadang kita cara berpakaian juga menyebabkan maruah diri. Bukan setakat maruah diri, maruah suami juga akan tercemar. Tanya isteri siapalah tu kan? Pakaian tak senonoh, pakai ketat, pakai jarang, mendedahkan aurat. Isteri siapa? Tak ke akan memberi kesan kepada suami juga. Okey, yang ketiga ialah memelihara dan mendidik anak. Isteri, sebab isteri biasanya ibu biasanya lebih rapat dengan anak-anak. Jadi kesan didikan anak daripada ibu tu akan memberi kesan yang sangat mendalam kepada anak-anak. Dan yang keempat ialah menguruskan rumah tangga. Uruslah rumah tangga dengan baik. Pastikan anak-anak ada masa untuk belajar. Jadi jangan biarkan rumah bersepah-sepah dengan pinggan mangkuk yang tidak berbasuh, kain yang tidak berlipat, rumah dengan penuh dengan sampah sarap. Jadi menunjukkan bahawa
rumah itu tidak diuruskan dengan baik. Sekiranya kita lihat kalau dapat menguruskan rumah dengan baik, anak-anak yang balik ke rumah pun dia rasa lebih seronok. Jadi bila anak-anak yang balik rumah lebih seronok, jadi tidaklah ada kes yang keluar rumah, lari daripada rumah. Jadi kita nak yang disebut sebagai baiti jannati. Rumahku syurgaku. Maksudnya tak sabar-sabar nak balik rumah. Sebab duduk di rumah adalah lebih seronok berbanding dengan bila berada di luar. Okey, seterusnya tanggungjawab sebagai seorang pekerja. Pertama ialah mesti ikut arahan ketua. Jadi janganlah pula melawan ketua. Jadi apa arahan ketua itu biasanya adalah untuk kebaikan. Jadi ikutlah arahan ketua. Yang kedua ialah bekerjalah dengan penuh integriti. Apa maksud integriti ni? Secara jujur, jangan ambil rasuah, jangan orang kata masa mengular. Maksudnya contoh macam sepatutnya balik pukul 5 petang, pukul 2.30 dah keluar daripada ofis. Jadi maksudnya mesti bekerja dengan penuh amanah. Sebab apa? Sebab rezeki yang kita nak cari itulah mesti rezeki yang berkat. Macam mana nak cari rezeki yang berkat? Mestilah bekerja dengan amanah. Bila rezeki berkat, insya-Allah kehidupan kita juga berkat. Yang ketiga ialah bekerja ikut prosedur yang ditetapkan. Setiap pekerjaan mesti ada SOP, mesti ada peraturan. Maknanya tak kira lah dari segi cara berpakaian, dari segi masa, waktu bekerja, kan? Jadi ikutlah prosedur yang ditetapkan. Dan yang keempat ialah melaksanakan tugas dengan sempurna. Jadi apa sahaja tanggungjawab, sebab kita dibayar gaji. Jadi apa sahaja tugas yang diberikan kepada kita, hendaklah kita jalankan dengan tugas dengan sempurna. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi itu adalah rezeki yang halal lagi berkat, insya-Allah. Okey, dan yang terakhir adalah tanggungjawab sebagai seorang anak. Yang pertama, ni anak-anak ni yang depan Ustazah yang sedang dengar dan sedang melihat slide yang Ustazah sediakan ni. Okey, kena perhatikan, kena beri fokus ini ya. Okey, pertama ialah berbaktilah kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup. Nak berbakti sewaktu masih hidup dan ataupun setelah meninggal dunia. Walaupun meninggal dunia, kita kata mak ayah kita dah tak ada, kan? Boleh tak lagi saya berbakti kepada mereka? Boleh. Bagaimana caranya? Sentiasa mendoakan keduanya, ya. Mudah-mudahan roh mereka berada di kalangan orang-orang yang beriman. Yang kedua, sentiasa mendoakan mereka. Jangan lupa setiap kali selepas solat, bacalah doa, Allahumma ghafir lana zunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Sentiasa baca, jangan lupa, jangan miss doa untuk kedua ibu bapa tu, jangan miss. Jangan terceceh pun. Okey. Yang ketiga ialah sentiasa membantu mereka dengan sebaik-baiknya, Okay, anak-anak, saya percaya anak-anak yang sedang mendengar slide ini pastinya anak-anak yang baik, dan pastikan berilah ruang dan peluang diri ini untuk memberi membantu ibu bapa kita, setakat mana kemampuan yang kita boleh. Dan yang keempat ialah sentiasa berbuat baik dengan ibu bapa dan menyambung silaturahim dengan rakan-rakan mereka. Bukan setakat mak ayah saja. Kawan-kawan mak ayah juga kita perlu buat baik. Ziarahlah kawan-kawan mak ayah kita yang mana mungkin dalam keadaan sekarang tak sihat, kan? Jadi kita sambungkan silaturahim mereka. Kalau kata mak ayah kita tak ada pun, jadi kita masih lagi perlu sentiasa bersilaturahim dengan mereka. Okey, slide ini menunjukkan pengajaran hadis yang kita dah belajar. Okey, yang pertama ialah kita hendaklah menyedari
Menyedari bahawa setiap individu berperanan sebagai pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kedua, kita hendaklah menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin dengan amanah. Yang ketiga, kita hendaklah melindungi anggota keluarga agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang keempat, kita hendaklah bertanggungjawab terhadap urusan keluarga agar kekal bahagia. Yang kelima, kita hendaklah sentiasa bersikap amanah dalam pekerjaan agar rezeki diberkati Allah. Yang keenam, kita hendaklah berbakti kepada kedua ibu bapa kerana jasa mereka tidak terbalas. Dan yang akhir sekali ialah kita hendaklah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kepimpinan kerana baginda adalah contoh ikutan yang terbaik. Dan akhir sekali dalam slide ini, Ustazah nak ingatkan diri Ustazah dan juga anak-anak, kita hendaklah bertanggungjawab dalam kepimpinan secara beradab dan istiqamah. Ya? Maknanya dalam ketika kita memimpin sesuatu organisasi ataupun dalam keluarga kita, mestilah dengan secara beradab dan tanggungjawab itu perlu dilaksanakan secara istiqamah, secara berterusan. Ya, insya-Allah. Okey, untuk itu dulu. Sekian saja dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.